Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita topik untuk COVID-19, MBB dan immune system kita. Okey, baik, sebentar waktu tu kita tunggu untuk apa Datuk Dr. Adrian dulu masuk ke ruangan. So ya, dekat pula. So kita tunggu dulu. Untuk sebentar tu saya post dulu dekat post untuk kita punya uh, so kita tunggu dalam 5 minit dulu, kita tunggu 5 minit, lepas tu 5 minit kemudian kita akan live lah. Kita akan sembang untuk mengenai COVID-19, MBB dan immune system kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Norma lah, Emma. Ya, selamat hari Tuan Razman. Saya tengok kualiti dulu. Kualiti live. Sangkut ni. Wabarakatuh, Cik Norma. Suara clear video sangkut. Itu lah video sangkut. Tak apa. Kita tunggu guest kita dulu. Kita punya Dr. Adrian. Masa sikit untuk prepare. So, apa saya buat yang untuk live hari ni sebab banyak orang agak kelang kabut sikit lah pasal COVID-19 sebab kita nak ada PKPD. PKPD lah. Kami dekat Lustan ni dah PKPD dah. Ramai orang yang masih nampak beranggapan yang COVID ni macam satu benda yang kalau kena mati terus lah apa semua. Ada banyak tips-tips yang berlegar dekat Facebook, dekat WhatsApp, kata minum air kelapa campur dengan yang ni boleh mengelakkan virus tu dapat sampai ke tekak, sampai dekat kita punya paru apa semua. So benda tu kita nak make sure faham betul-betul lah. Sebab kalau kita tak faham benda ni, dia jadi panik yang macam-macam lah. Kita jadi panik lah. Jadi panik tak pasal yang menyebabkan kita jadi stres, emosi. So kita nak mengelakkan pada benda tu berlaku. So kita uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dr. Adrian, selamat pagi. Masuk terus. Okey, apa pagi ni COVID-19, MBB dan immune system. Yang ni kita sebab apa doktor masuk terus dia agak mengejut lah, agak mengejut. So kita brief sikit doktor. Hari ni kita nak sembang pasal apa COVID-19 tu sendiri, apa dia dan bagaimana
untuk mengelakkan daripada rakyat-rakyat Malaysia ni daripada terus panik memanjang. Sebab yang masalah utama dia sekarang ni kita terlampau panik yang sampai jadi stres, emosi yang bukan-bukan. So kita nak selesaikan masalah ni lah. Okey, apa kalau boleh Tuan Dr. Adrian brief sikit COVID-19 ni apa dia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Secara ringkas ni COVID-19 ni coronavirus kan, disease 2019. Dia kiranya daripada novel virus daripada SARS, adik-beradik SARS lah. SARS. Dia akan menyerang kita punya saluran pernafasan dan dia berjangkit melalui bendali kita orang kita punya bendali hingus, bendali pernafasan kita. So dia memang akan serang saluran pernafasan. So siapa yang terkena penyakit, dia macam daripada macam SARS dulu. SARS tu memang serang pernafasan, tapi COVID ni lagi kita orang lagi power lah, orang kata lagi power sebab dia punya structure dia, cara dia serang dia, cara dia pertahankan diri dia lagi power daripada SARS. Kan? So bila dia serang kat paru-paru tu, memang kalau permulaan dulu kalau yang masa COVID strain yang awal-awal dulu akan confirm akan ada simptom batuk, sesama, demam, tu badan-badan sakit semua tu macam denggi tau. Dulu doktor selalu awal dulu COVID terjadi, doktor selalu confuse denggi ke COVID ke, denggi ke COVID ke, because sama, dia punya simptom dia sama. So kadang-kadang dulu banyak doktor misdiagnose sebab ingat denggi, tapi lepas cek darah bukan denggi, batu ambil swab confirm COVID. Dia punya simptom sama macam denggi, tapi dia punya akibat daripada COVID ni, paru-paru tu kalau saya tengok, saya fahamkan dia, kalau kat x-ray tu, kat CT scan ke, kalau sepatutnya kita punya paru-paru ni hitam. Tapi bila ada COVID ni jadi putih macam putih yang bila putih tu maksudnya sel paru-paru ni dah rosak, fibrotik, dah mengeras. Bila mengeras tu, kalau secara mudahnya, bila dah sel paru-paru kita dah mengeras, paru-paru kita ni kerja dia nak mengemam ngecuk untuk pernafasan, kan? Tapi bila dah mengeras, tak boleh nak bernafas. So itu pasal orang yang mengidap COVID dia akan mengalami masalah pernafasan yang amat teruk, memang amat teruk. Kan? Itu and then kalau dah sembuh pun, daripada COVID ni, simptom COVID tu akan ada selama hampir 2 bulan pun, sampai 2 bulan pun ada. Simptom tu ada, batuk-batuk, susah nafas, rasa anxiety akan ada, kan, rasa susah nak tidur pun akan ada, rasa badan sakit-sakit, sedih semua akan ada. Ni orang panggil long COVID. Ni yang sekarang ni kita panggil long COVID tu. Simptom long COVID tu adalah simptom selepas baik daripada COVID. Simptom tu masih ada. Tapi jangan kata orang yang dah kena COVID tak boleh kena COVID lagi. Boleh. Saya punya kawan seorang doktor dah kena COVID, positif COVID, duduk hospital dekat seminggu lebih 2 minggu, kan? Lepas tu dah okey, dah sembuh. Tapi lepas sebulan lepas tu dia kena COVID balik, dah malah lagi teruk sebab COVID yang pertama dia kena tu saluran pernafasan dah dirosakkan sedikit. Tapi yang kali kedua dia kena lagi teruk. Dia kata batuk, susah nak nafas. Dia memang kena duduk hospital. Dekat 3-4 minggu juga duduk hospital. Dan sekarang ni dia dah tak ada COVID tapi long COVID punya simptom tu masih ada sampai sekarang. Dia kata sentiasa batuk-batuk. Nak tarik nafas pun pek, dia kata. Ni doktor. So COVID ni tak boleh buat main. Ni kan lagi dengan varian-varian baru, strain-strain baru, Brazil dan South Africa, yang mana structure dia telah diperkuatkan lagi. Dia mutation. Dia macam mana Allah jadikan COVID ni, dia bijak. Orang kata COVID ni bijak. Dia boleh adapt kepada keadaan semasa. Dia ubah diri dia supaya jadi lagi power. Jadi power yang mana dia punya kebolehjangkitan lagi cepat.
lagi cepat. Dan COVID yang seterang baru ni dia lindung diri dia. Lindung diri dia supaya antiviral tak dapat tangkap dia. Itu pasal memang keadaan COVID sekarang ni terlampau teruk. Kan semalam paling tinggi 6,000. Selangor sampai 2,000. 2,000 kes. Memang bahaya kan. Kerajaan nak buat total lockdown pun banyak kena fikir. Tapi kita sebagai rakyat kita kena fikir akibatnya kalau kita tak self lockdown. Tak payah tunggu kerajaan buat total lockdown, kita self lockdown. Saya tahu ada yang akan terkesan dari segi pekerjaan semua, saya faham. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Kita tak nak jadi macam India yang mana mayat bergelimpangan orang kata. Even kat sekarang ni kat Sungai Buloh sampai dah bawa kontena untuk siap sedia untuk simpan mayat. Sebab dah dijangka akan meningkat. Dan kami, saya dulu Dr. Askar dan saya ada link kawan-kawan askar saya. Kami Dr. Askar semua dah deploy. Kami punya hospital Medan tu maksudnya hospital perang kami, yang mana memang dalam hospital yang mana kita bawa budak alih tu, hospital budak alih, kami dah start buka. Di Kepala Batas dah buka. Kami punya ICU bergerak. InsyaAllah kat Penang pun kami akan pergi, askar-askar akan pergi bawa hospital Medan untuk buka. Sebab hospital kerajaan dah tak mampu tampung. So nak kata apa, kerajaan askar semua dah siap sedia, doktor askar semua dah siap sedia nak deploy kami punya hospital Medan. Buka hospital Medan, buka ICU bergerak kami. Maksudnya COVID ni terlampau tinggi. Kes dia terlampau dah tak terkawal. So kerajaan tak boleh kawal, kita kawal diri kita dulu. So itu COVID. Dan sekarang ni semalam Encik Azwan ada minta saya terangkan pasal kaitan kolesterol dengan COVID. Sebab memang betul ada isu COVID ni dia perlukan kolesterol dalam badan kita untuk dia masuk dalam badan kita, sel-sel badan kita. Betul. Tapi saya nak fahamkan, jika boleh divaksin, adakah masih boleh kena COVID? Cik Razman Zainal bertanya. Okey. Kita kena faham vaksin ni bukan satu jaminan untuk tak kena COVID. Vaksinnya adalah untuk bantu tubuh badan kita keluarkan imun sistem dia. Imun sistem untuk melawan COVID ni. So, bila COVID yang virus yang betul masuk dalam badan kita, simptom dia akan tak teruk. Dia punya side effect COVID tu tak teruk. Cuma COVID vaksin ni untuk bantu tubuh badan kita keluarkan imun sistem kita untuk melawan virus ni supaya dia punya simptom tak jadi teruk. Itu saja. Tapi tak ada jaminan sebenarnya. Tak ada jaminan yang vaksin ni boleh bantu kita sepenuhnya. Kita anggaplah vaksin ni sebagai usaha. Contoh macam ni, anak-anak kita, baby kita kan ada vaksin yang kita immunity system schedule kita kena ikut. MMR lah kan, Hexazine lah kan. Kalau pun anak kita pernah cucuk, contohnya cucuk MMR, measles untuk demam cacar contohnya kan. Ada dekat 30 to 40% baby yang dah cucuk MMR masih kena MMR. Masih kena measles, maaf. Tapi dia punya akibat penyakit measles tu tak teruk. Mild saja. Dia datang simptom tapi tak teruk sangat. Kalau tanpa vaksin, bila seseorang bayi tu kena measles, dia punya efek memang sangat-sangat teruk. Bukan sekadar merah tu badan, dia punya demam dia punya badan dia sakit dia lahir. Tapi kalau baby tu ada vaksin, dia masih boleh kena measles tapi tak seteruk sangat tak bandingkan tanpa vaksin. So kena faham, vaksin ni bukan untuk mencegah, bukan untuk elak kena COVID, tak. Dia untuk mengurangkan efek dia, nak mengurangkan simptom COVID tu, mengurangkan keterukan apa yang COVID akan lakukan kepada kita. Itu vaksin. Okey, kembali kepada isu kolesterol dengan COVID tu. Okey, mula-mula kita kena faham kolesterol ni apa. Kolesterol ni sebenarnya
diperlukan ke dalam badan kita. Actually, kolesterol ni diperlukan untuk tubuh badan kita. Sebab kolesterol ni berfungsi untuk apa? Untuk integriti sel membran kita. Membran sel kita dibantu integriti dia oleh kolesterol. Lepas tu kolesterol juga diperlukan untuk hormon, untuk keluarkan hormon dalam badan kita, dan kolesterol juga untuk production of vitamin D. Tapi kolesterol ni dia berbentuk bentuk macam lemak. Lemak ni tak boleh larut air dan dia perlukan macam mana kolesterol ni nak bergerak dalam badan kita. So dia perlukan transporter. Transporter ni siapa? Transporter ni lah LDL, VLDL, HDL, itu adalah transporter, pengangkut kolesterol. Kita selalu dengar kan, dimomokkan dengan HDL baik, LDL tak elok. Tapi sebenarnya tak berapa tepat. Ingat LDL bukan sepenuhnya tak jahat. Bukan sepenuhnya jahat. Ingat LDL bukan sepenuhnya jahat. LDL sebenarnya fungsi dia terlampau banyak dalam tubuh badan kita. Kan? Macam fungsi-fungsi kolesterol yang saya sebutkan tadi, semua itu dibantu oleh LDL. LDL pun diperlukan dalam kita punya fungsi otak kita, untuk kita kognitif function kita, untuk kita berfikir, untuk kita berfungsi tubuh badan kita, untuk kita punya saraf-saraf, semua perlukan LDL. LDL yang mengangkut kolesterol. Kan, untuk hormon, untuk production hormon, untuk production vitamin D, semua perlukan bantuan LDL. LDL menjadi tak elok apabila teroksidas. Teroksidas oleh siapa? Oleh gula. Oleh gula. Gula yang terlampau tinggi dalam tubuh badan kita memang sangat tak elok. Dia merosakkan struktur LDL, yang mana LDL sepatutnya membantu fungsi tubuh badan kita. Dia menyebabkan LDL ni teroksidas menjadi tak elok. Kan? LDL tak elok inilah yang membahayakan kesihatan kita. LDL yang teroksidas, orang panggil, inilah yang menyebabkan plak, kolesterol plak. Orang kata kalau darah tersumbat itu disebabkan oksidas LDL. Bukan LDL yang sihat tu. LDL teroksidas disebabkan gula yang terlampau tinggi. So kita kena faham dulu HDL, LDL. So bila kita ubah makanan kita lagi sihat, kalau kita perasan, kalau kita bermula dengan puasa hari itu pun, kalau kita masih belum buat MBB pun lagi, tapi kita berpuasa, bulan puasa, percayalah, bila kita cek darah, kita akan perasan triglyceride akan turun, HDL akan naik, LDL pun akan naik. Itu memang normal. Sebab LDL ni, HDL, LDL ni adalah pengangkut untuk buang kolesterol yang tak elok. Kolesterol yang tak elok siapa? Triglyceride itulah. Itu pasal bila kita puasa atau kita amalkan MBB, triglyceride kita akan turun. HDL akan naik, LDL akan naik. Sebab HDL, LDL adalah pengangkut kolesterol yang berlebihan, yang tak elok ni dalam badan kita. So kita faham, HDL, LDL adalah pengangkut. Kan? Bila mana LDL jadi tak elok? Bila teroksidas oleh gula. Kena faham dulu. So, itu kalau dah faham konsep tu, baru kita boleh fahamkan konsep yang COVID dengan kolesterol pula. Memang betul. Okey, baik. Kita jawab soal tu. Selain vaksin, disarankan diperankan apa ni sebagai bahan positif untuk pertahanan imun sistem badan. Apakah terdapat unsur vaksin diperankan, ditekankan kot sebagai bahan positif untuk pertahanan imun? Kita baca macam tu kan, sistem badan. Apakah terdapat unsur negatif berkenaannya? Unsur negatif. Yang ni antara topik ni kita sentuh atas-atas saja. Kita sentuh atas-atas saja sebab dia agak sensitif untuk topik ni. Dia soalan untuk Tuan Ansari ni, dia bermaksud ada side effect tak dekat vaksin ni? Tu je soalan dia. Okey. Side effect dia macam ni. First, ini saya punya ini pendapat saya sendiri dan hasil perbincangan dengan kawan-kawan doktor saya, kawan-kawan kami doktor ni lah. Bila vaksin yang di-develop ni masih baru dan belum lagi sebab dan dia cara pembuatan ni terlampau cepat dan distribusi ni terlampau cepat. Sebab kita tak tahu itu mungkin dari segi daripada itu dari segi daripada pharmaceutical company nak buat duit ke apa, itu pulang kepada mereka. Tapi kita
kita tengok dari sudut vaksin tu, bagi saya terlampau cepat. Dia development dia kan terlampau cepat. Kajian dia pun saya rasa belum cukup lagi sebenarnya kan. Macam saya kata tadi, vaksin tak menjamin tak kena COVID. Masih boleh kena COVID, cuma simptom dia tak teruk orang yang tak kena COVID. Lagi-lagi kalau orang tu ada penyakit yang sedia ada, contohnya kencing manis, darah tinggi, jantung. So bila dia ambil vaksin ni, insyaAllah dia punya simptom dia punya akibat buruk daripada COVID tu tak seteruk tanpa vaksin. Itu yang dijangkakan. So, and then next side effect dia. Betul, banyak kita dengar kes-kes bila dia vaksin ni terjadi, dia akan menyebabkan allergic reaction. Macam saya terangkan dulu kan, allergic reaction, ingat tak saya cerita pasal histamin semua kan. Allergic reaction ni bukan hanya terjurus kepada sesama batuk gatal, bukan. Side effect ni, sakit kepala side effect, jantung berdebar side effect, tekanan darah jadi tinggi, itu semua side effect. So itu semua side effect, bukan hanya sesama batuk gatal, bukan. Side effect ni besar sebenarnya, macam-macam jenis simptom side effect ni. So that's why bila kena vaksin ni, kami doktor lah yang aware benda ni, kami akan nasihatkan ambil antihistamin, ambil obat antihistamin untuk mengurangkan side effect tu. Even ada ke tak ada ke side effect tu terjadi, saya akan syorkan ambil antihistamin. Kalau boleh ambil antihistamin yang tak mengantuk, contohnya cetirizine, loratadine. Jangan ambil Piriton tu, ambil loratadine lah kekurangnya, untuk itu tak mengantuk. Untuk kata orang mengurangkan side effect, walaupun dah cocok, ambil saja. Lepas tu sediakan Panadol. Panadol ni sebab apa? Salah satu side effect dia adalah demam, sakit badan. Jangan sesekali ambil ubat tahan sakit yang lain selain Panadol. Sebab apa? Lagi satu side effect vaksin ni, dia boleh menyebabkan clotting, pendarahan. Pendarahan dan pembekuan darah yang tak stabil. Sekejap cair, sekejap dia cepat beku. Ini memang doktor-doktor perasan benda terjadi. Actually yang kes-kes yang meninggal tu adalah sebabkan benda ni. Sebenarnya tiba-tiba meninggal kan sebabkan clotting problem. Sekejap dia cair, sekejap dia beku cepat. Itu sebenarnya adalah sebabkan vaksin ni. Tapi biasalah kerajaan tak nak war-warkan sebabkan vaksin, sebab dia nak orang ambil vaksin kan. So kita faham kat situ. Kita video ni tadi nak sebelum upload kena potong-potong sikit ni, bahaya ni. Potong. Nanti jadi masalah kat saya pula ni. Ini pendapat. Itu pendapat. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ada doktor di overseas, di India. Suami isteri doktor. Suami dia dah pakar, isteri dia tengah buat pakar. Bayangkan isteri dah cocok kali kedua, dia demam. Dia demam kan. Doktor, suami dia bagilah obat kan. Tak boleh juga, obat demam tak boleh lah. So suami dia bagi satu obat tahan sakit, Voltaren, diclofenac acid. Cocok. Lega, memang lega. Tapi dia tidur dan tak bangun-bangun balik. Bayangkan seorang doktor umur 30 lebih, sihat, aktif, bekerja, aktif belajar semua, boleh meninggal dunia kan. So itu pasal memang ada efek kepada clotting. Benda ni memang sama doktor kami, memang kita orang bincangkan benda ni. Tapi ini isu sensitif, kerajaan tak timbulkan benda ni, tak nak orang takut. Sebab dia punya risiko dia, kalau daripada 1,000 orang mungkin seorang, 10,000 orang seorang akan kena benda ni. So dia akan mengganggu clotting. Clotting tu maksudnya pembekuan darah dan pencairan darah. So memang ada efek. So nak kurangkan efek ni, ingat ambil obat antihistamin. Nak mengurangkan, ambil antihistamin. Kalau tak nak ngantuk, ambil cetirizine ataupun loratadine. Lepas tu kalau sakit-sakit badan,
jangan ambil ubat selain Panadol. Jangan ambil ubat selain Panadol. Sebab ubat-ubat lain, ubat-ubatan sakit lain boleh menyebabkan pendarahan lagi. Pendarahan lagi. So, salah satu efek vaksin ni adalah, salah satu efek, bukan efek vaksin ni, efek COVID ni dan efek vaksin ni adalah boleh menyebabkan masalah pendarahan, tak orang tak terkawal, pendarahan dan pembekuan darah itu tak terkawal. So untuk persaranan saya, ambil ubat antihistamin, saya rasa ambil Panadol. Macam kawan saya doktor pakar mata, Dr. Aisyah, Aziza Rita Aisyah, kalau tahu dia, Aziza Rita Aisyah untuk pakar mata, masa cocok kali kedua, dia kena makan Panadol setiap 4 hingga 6 jam memang dia kena makan Panadol. Sebab demam, sakit badan yang teruk sangat dia kata. Tapi lepas 3-4 hari, Alhamdulillah dia elok. So itu kesan side effect vaksin dah. Ni Puan Salma. Kenapa Salma, tak dengar binatang? salam doktor, kenapa tak dengar binatang seperti burung, kucing, anjing, rimau, gajah yang mati disebabkan COVID? Sedangkan binatang punya saluran pernafasan. Okey, kita kena faham virus ni dia ada struktur yang dia boleh datangkan kemudaratan kepada siapa. Contohnya pernah dengar tak virus anjing gila? Anjing gila. Kenapa tak ada penyakit virus anjing gila termasuk efek manusia? Ataupun penyakit yang dia virus tu dia serang lembu-lembu. Ingat tak ada kan, apa nama saya lupa. Kita makan lembu tu tapi kita tak tamu darat. Kenapa? Virus ni dia punya struktur badan ni memang dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada siapa. Memang struktur badan dia memang dah Allah jadikan dia memang spesifik untuk datang mudarat kat siapa. Kat manusia ke, kat binatang ke. So COVID ni, dia punya struktur badan ni, dia datang ni, memang datang mudarat kepada manusia. Kan, kalau kita fahamkan, kalau dululah, kalau betul tak betul, saya tak pasti. COVID ni, asal usulnya daripada kelawar dekat China tu. Tapi kelawar ni pembawa. COVID ni dekat dalam badan kelawar tu tak datang mudarat apa-apa. Cuma kelawar ni adalah pembawa dia. So faham tak konsep dia? Virus ni, satu virus ni, dia punya struktur badan dia dah Allah jadikan dia mudarat untuk siapa? Untuk manusia ke, untuk binatang ke, untuk apa? Bayangkan even COVID tak boleh duduk dalam makanan. Bila dalam makanan dia akan hilang. COVID hanya berjangkit melalui bendali pernafasan kita. So memang COVID ni dia punya struktur badan ni dah orang kata dah spesifik. Allah jadikan dia boleh hidup kat mana, dia boleh berjangkit kat siapa, dia boleh datang mudarat dekat siapa. Itu je penjelasan secara kita orang secara surface pasal COVID ni. Okey, baik. Okey. Dia antara soalan lagi antara seorang orang kenapa ada yang macam dia kena COVID ni, lepas tu dia tak ada apa-apa simptom pun. Dia sihat sejahtera. Dia kalau pun dia demam sikit-sikit, semua biasa saja, lepas tu okey, sihat. Kenapa ada pula yang bila kena COVID ni terus macam sesak nafas, hilang rasa tak boleh nafas, kena pakai ventilator, kena pakai tong oksigen. Apa yang membezakan antara orang ni yang kena COVID, lepas tu rasa macam badan okey saja, lepas tu apa yang membezakan dengan orang yang kena COVID ni terus nak meninggal? Dan selalunya yang terus nak meninggal ni selalunya untuk orang-orang yang dah berumur lanjut, yang yang dia sentiasa ambil ubat, pelbagai jenis ubat harian, ubat dia ambil statin, dia ambil warfarin, dia ambil ubat darah tinggi, apa semua. Kenapa orang macam ni dia lebih cepat perjalanan dia untuk meninggal compare dengan orang yang sihat ni? Yang orang yang kena tak rasa apa pun. Okey, apa pendapat doktor? Okey, macam ni. Macam kan sekarang banyak simbol isu
positif COVID tak ada simptom, kan? Hmm. So bagi saya, macam mana seseorang tu dia kena COVID tak ada simptom adalah bergantung kepada daya tahan badan mereka, imun sistem badan mereka, kesihatan mereka lah orang kata, kan, untuk melawan virus tu. Ataupun dia kena tapi tubuh badan dia kuat, efek virus tu tak dapat keluar. Faham tak? Sepatutnya kalau kena virus ni, dia akan batuk, paling kurang dia akan batuk semua, sakit tekak. Tapi sebabkan daya imun badan dia kuat, simptom tu tak dapat keluar. Cuma virus tu boleh duduk diam dalam badan dia saja, dia tak boleh keluarkan simptom. So bergantung kepada imun sistem badan tu. Kenapa? Macam tadi isu dia, kenapa pula orang yang memang ada penyakit sedia ada, contohnya kecemasan, darah tinggi, jantung. Perasan tak? Kalau doktor cakap pasal penyakit, dia akan dahulukan penyakit apa? Kencing manis. Ingat tak? Doktor akan cakap kencing manis, darah tinggi, jantung. Dia tak kata jantung, darah tinggi, tak, dia akan kata kencing manis dulu. Kalau kita faham, kencing manis ni lah, bukan kencing manis, gula lah penyebab semua penyakit sebenarnya. Gula lah penyebab tekanan darah tinggi. Gula lah penyebab sakit jantung. Disebabkan apa? Perasan tak saya terangkan tadi? LDL teroksidize. LDL yang jadi tak elok ni, fungsi LDL yang terganggu disebabkan gula ni lah yang menyebabkan salur darah kita tersumbat. Lagi satu, gula dalam darah kita terlalu tinggi pun menyebabkan struktur salur darah kita terganggu. Dinding salur darah kita tak elok. Itu menyebabkan oksidasi LDL dapat masuk dalam dinding salur darah kita. Dan bila terjadi, maka makin banyak oksidasi LDL masuk dalam dinding salur darah yang terganggu disebabkan gula ni, itu yang menyebabkan plak kolesterol. Itu yang menyebabkan masalah jantung, itu menyebabkan darah tinggi. So ingat, kencing manis dia punya key utama dia. So bila doktor di Heart Institute of UK London, dia pernah kata kolesterol, orang yang ada kolesterol tinggi ataupun orang nak bandingkan dengan orang yang kolesterol dia tak tinggi biasa saja, dia punya kadar kebolehjangkitan dia sama, tak ada beza. Cuma beza dia keterukan simptom tu kepada orang yang dah ada penyakit disebabkan kolesterol yang terlalu tinggi. Ingat kolesterol terlalu tinggi maksud saya adalah oksidasi LDL tu. Bila orang tu ada oksidasi LDL terlalu tinggi, dia akan datang penyakit apa? Darah tinggi, jantung. Tapi confirm orang tu ada kencing manis. Confirm kencing manis. So bila orang ni ada penyakit sedia ada, dia punya keterukan virus ni, simptom dia punya keterukan COVID ni akan jadi lagi teruk sebab dia dah sedia ada penyakit. Sebab apa? Ingat kan ada isu COVID ni perlukan kolesterol dalam badan kita untuk serang badan kita. So kolesterol mana yang dia gunakan untuk serang badan kita? Bagi pendapat saya adalah oksidasi LDL. LDL teroksidasi disebabkan gula yang terlalu tinggi tu. Dia gunakan oksidasi LDL ni untuk serang badan kita. So orang yang dah sedia ada penyakit ni, maksudnya dia punya oksidasi LDL dia memang tinggi dalam badan dia. Kalau kita fikir secara logik. So itu pasal dia punya kesan dia tu lagi teruk kepada orang yang memang ada penyakit dalam badan dia. Kencing manis, darah tinggi, jantung. So bila ada penyakit-penyakit ni, bila dia kena COVID, dia punya simptom akan lagi teruk lagi. Baru lagi teruk, tapi jantung akan jadi problem, kan? Dia punya darah tinggi pun akan jadi teruk lagi, akan tinggi lagi. So benda ni memang dalam kajian dah, memang betul dah. Siapa yang ada penyakit sedia ada, kencing manis, darah tinggi dengan jantung ni, bila kena COVID, dia akan jadi lagi teruk nak bandingkan orang yang tiada penyakit sebelum ini, kan? Bukan kata orang tua, even orang muda yang ada penyakit jantung, penyakit kolesterol, penyakit kencing manis, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, walaupun muda 30 lebih tahun pun, bila kena COVID, dia akan jadi teruk sangat. Dia bukan mengira umur, dia mengira
penyakit yang sedia ada dalam badan kita. Ada saja yang pakcik-pakcik yang umur 60, 70, dia sihat. Bila kena COVID, dia sekadar simptom dia mild saja, batuk sesama, paru-paru dia problem susah nafas saja. Tapi lepas 2 minggu, 3 minggu, dia okey balik. Sebab apa? Dia tak ada penyakit selain penyakit sebelum ni. Tak ada penyakit kecil manis, tak ada jantung, tak ada darah tinggi. Ok- Dia sihat. ok- So, bukan Okey. kata umur bukan faktor umur, tak sepenuhnya umur. Dia lebih kepada kita ada penyakit tak sebelum ni. Itu saja. Okey. So bermaksud dia dekat sini adalah kepentingan kita menjaga badan immune system kita lah sahaja kan, yang paling core asas dia dekat sini. Sebab kalau kita macam apa yang cakap tadi, kalau kita ada sistem immune yang sihat, badan semua beroperasi elok, kita tak bila dijangkiti COVID, kita tak ada masalah lah. Macam tu lah secara asasnya. Okay. So kita dekat sini kita tengok apa macam saya letak things that weaken your immune system. Okay. Contoh macam stress lah. Tak sama ada physical, chemical ataupun emotional. Chemical tu kita kata makanan lah kebanyakan. Medication, ya betul lah. Steroid, ubat apa statin, ubat bagi cak darah, vaksin ni patutnya kena buang sikit. Saya bab vaksin buat time-time ni saya malah nak sentuh langsung. So kita bab vaksin ni kita sebab dia satu topik yang sangat sensitif. Okey, lepas tu kita pergi ke nutrient deficiency, kurang mineral, vitamin, bioflavonoid, fiber, phytonutrient, etc. lah. Lepas tu sedentary lifestyle, kehidupan yang tak bergerak. Okey, dia tak exercise. Lepas tu satu lagi kurang tidur. Sebab tu dalam MBB ni, yang apa yang saya pastikan adalah tidur cukup, buang air besar elok. Lepas tu ada buat fitness lah. Lepas tu medication kita kurangkan sebaik mungkin sebab dia bagi stres kepada kita punya badan. Sebab kalau macam contoh kita ambil ubat apa saja yang mengubah cara fiziologi, cara badan kita bekerja secara normal, dia memang akan bagi kesan kepada kita punya tubuh badan. Dia macam kalau kereta tu kita tutup satu function, macam contoh kata kalau minyak gear automatik dah habis atau apa bocor, automatik dia akan lock dekat gear 2 sahaja. Samalah dengan tubuh badan kita. So yang ni kita kena aware lah ni. Kepentingan untuk menjaga kita punya tubuh badan dengan praktis MBB. MBB ni praktis lah praktis. Supaya kita taklah, kalau macam saya faham apa government terpaksa ambil tindakan untuk buat untuk bagi create awareness through fear. Saya faham sebab apa dia buat macam tu. Sebab dia perlukan benda ni cepat bergerak. Cepat orang aware. Cepat orang ambil tindakan. Sebab fear adalah salah satu, kalau dalam kategori marketing, dia adalah satu cara yang terbaik. Paling cepat untuk orang kata, apa ni aku kena buat ni. Walaupun dia terus akan react kepada benda tu. Okey, bagi tahu apa saja aku akan buat. Aku akan react dulu. Lepas tu baru aku akan fikir, oh macam ni. Sebab kalau kita nak true educate rakyat Malaysia seorang-seorang pasal tentang apa itu COVID sebenarnya, dia akan makan modal dan dia akan makan masa, dia akan menyebabkan infection rate tu sangat tinggi. So kita kena faham sebab apa government ambil tindakan untuk menyebarkan untuk bagi create awareness through fear. Dia sebab nak cepat. Sebab dia tahu kalau kita slowkan benda ni, banyak orang yang mengalami penyakit kronik ni akan meninggal terlampau banyak. Yang mana duk makan ubat darah tinggi, duk ambil statin, duk ambil apa semua tu, confirm. Dia yang paling banyak mengalami complication akibat masalah COVID-19 ni sendiri lah. Dan satu lagi saya nak tekankan kepada banyak sangat tips-tips yang beredar dekat Facebook, dengan dekat WhatsApp pasal nak gila COVID ni kita kena boost immune system kita ni. Kita kena amalkan vitamin C, kita kena amalkan minum air kelapa, kita kena makan yang ni apa semua. In a way, ya betul. In a way. Tapi kena faham,
Untuk nak repair tubuh badan, dia bukan satu bukan satu benda yang kita boleh buat sekali 2 hari, 3 hari, 4 hari, okey selesai. Imun boost sistem kita kuat. Sama ada kita top up untuk vitamin C, lepas tu kita terus kuat. Tak. Benda ni takes time. Sekurang-kurangnya adalah 3 bulan. Sekurang-kurangnya adalah 3 bulan. Sebab tu kalau macam kita tengok untuk orang yang join MBB AMA 5 plus ambil rehabilitasi apa semua tu, kita tengok improvement paling banyak sekali selepas 3 bulan. Dia tak terus ambil tu terus, saya rasa sihat lah apa semua. Kalau macam tu saya dah kategori bukan billionaire dah, trillionaire dekat dunia ni. So yang tu kena ambil tahu dia kalau minum air kelapa tu dia tak boleh membunuh lah virus tu daripada masuk ke dada apa semua. Tak boleh. Sebab dia virus, dia bukan bakteria. Virus dia bukan benda hidup. Dia bind dengan kita punya DNA terus. So yang tu kena, dan dia akan sentiasa mutate lah. Mutate. So kalau kita macam nak, sebab tu Pfizer ni yang pengeluar untuk vaksin COVID-19 ni, dia kata nanti akan ada program untuk setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan untuk booster cucuk vaksin ni sendiri untuk menangani varian-varian baru. Kalau kita terus buat macam tu, bermaksud kita tak apa nak cerdik lah, tak apa nak cerdik. So cara yang paling cerdik adalah kita boost kita punya immune system dululah. Kita repair badan kita balik, kembali sihat balik. Setelah kita kembali tak depends kepada macam ubat darah tinggi, nak kata ambil ubat cair darah, untuk nak ambil ubat kolesterol, yang mana dia adalah keperluan. Tapi kalau kita tak selesaikan punca masalah yang berlaku tu sendiri, iaitu macam doktor cakap tadi, masalah gula, masalah insulin resistant, masalah chronic oxidative stress, kita tak selesaikan benda ni, selagi tu kita akan makin teruk. Saya tak pernah dengar lagi yang kata orang tu, saya dah mengamalkan ubat darah tinggi ni dah selama 8 tahun dah. Lalu badan saya rasa sangat sihat, saya boleh pergi berlari apa semua. Saya rasa macam TikTok condition. Tak pernah saya dengar itu. Sama juga untuk pengambilan ubat kecil manis ataupun dicucuk insulin. Saya cucuk insulin ni, saya rasa, sihat. Tak, dia akan berlaku pelbagai complication down the line. Okey. Tapi untuk pengambilan tu, perlu. Sebelum kita praktis untuk MBB apa semua ni, untuk memulihkan balik kita punya sistem imun badan kita come back to normal, dia perlu. Yang tu dia punya cerita dia dekat situ. Okey, baik. Doktor, kenapa sakit sendi salah satu pesakit COVID? Selain keselasuan kurang selera makan. Ni jawab soalan susah juga ni. Okey, Dr. Adrian, silakan. Kenapa sakit sendi salah satu penyakit pesakit COVID? Selain keselasuan kurang selera makan. Okey. Ini kita panggil dia punya efek penyakit COVID dia selain masalah pernafasan lah. Dia akan efek kita punya sendi-sendi, dia akan efek kita punya tubuh badan kita. Kurang selera makan tu sebab dia dah efek kita punya, dia duduk kat mana tau? Kat belakang kita punya, dia punya salur pernafasan, salur makanan kita, dia duduk kat belakang mana? Kat belakang. So bila dah duduk menempel kat belakang tu tempat kita rasa makanan kita akan rasa macam tak sedap. Dia dah kacau kita punya tekak. Bila kita sakit tekak, ingat tak? Kalau kita sakit tekak, kita selera makan tak? Kita rasa ada tak sedap tak makanan tu? Konsep dia sama. Dia sebab dia memang duduk diamnya dekat belakang tekak tu, belakang hidung kita tu dan saluran pernafasan kita. So bila dia dah duduk banyak-banyak kat belakang tu, sensori kita pun berkurangan. Sensori tekak kita sendiri kat saluran pernafasan kita berkurangan. Itu pasal kita akan rasa kurang selera makan, tak ada rasa langsung makanan kita sebab dia dah ganggu sensori tu. So memang lagi satu tadi sendi-sendi. Sebab apa? Dia selain efek saluran pernafasan kita, efek kita punya paru-paru kita,
dia akan mengganggu kita punya apa? Kita punya uh, saraf kita juga. Mengganggu saraf kita juga. Dia macam denggi. Demam denggi kan macam mana? Sakit macam mana badan kita. Ni orang kata macam bukan side effect, dia macam dia salah satu kategori allergic reaction. Reaction disebabkan penyakit tu. Memang kita tak dapat nak elak lah. Macam demam denggi kan, salah satu simptom dia adalah demam dan sakit badan, sakit sendi yang teruk. Dan sakit kepala belakang mata. Itu denggi. So, simptom COVID pun ada je. Salah satunya adalah sakit-sakit sendi juga. Dia macam efek dia punya side effect orang kata, ataupun lebih kepada dia punya allergic reaction dia. Kan? So, tak ada kenapa dia menyebabkan sakit sendi, tak ada jawapan dia lagi. Itu so senang nak kata dia punya side effect ataupun dia punya allergic reaction. Bila kena COVID, dia akan menyebabkan sakit sendi. Itu pasal kalau lepas cocok vaksin, salah satu simptom yang kena demam dan sakit-sakit sendi. Itu kata allergic reaction. So saya akan kata ambillah obat antihistamin. Kalau yang allergic Panadol, obat apa yang sesuai digunakan? Kalau yang allergic Panadol, saya nak minta maaf banyak. Memang tak ada obat yang selain obat Panadol yang disyorkan untuk kurangkan demam dan tahan sakit. Sebab obat-obat tahan sakit yang lain, obat-obat yang boleh mengurangkan suhu badan ni boleh datangkan mudarat kalau bersama vaksin tu. So saya minta maaf, tak ada obat lain selain Panadol. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, buka lagi. Dr. Bekas pesakit COVID-19 ada kemungkinan dijangkit lagi. Ya, macam saya cerita tadi, kawan doktor saya dekat HKL, dia dah kena bukan vaksin, dia dah kena jangkitan, dia datang daripada pesakit dia duduk hospital kat 2 minggu, 3 minggu, lepas tu dia dah sihat, lepas sebulan lepas tu dia kena balik. Sebab dia kerja hospital dan dia kena balik. COVID kali kedua tu lagi teruk. Memang ganggu pernafasan dia lah. Tapi Alhamdulillah dia masuk ICU sekejap aja. Tapi sekarang ni dah kembali bekerja dekat ward COVID semula. Tapi dia kata dia punya kondisi tubuh badan dia tak seperti normal. Memang dia kata nafas dia pendek, senang batuk-batuk. Dia kata itu kita panggil simptom long COVID yang sekarang ni tengah diwar-warkan. Long COVID maksudnya simptom selepas sembuh daripada jangkitan COVID. Memang long COVID ni, simptom selepas penyakit COVID ni, dia akan berada 2 minggu hingga 2 bulan. Lamanya kan. Tapi ada orang selama-lamanya lepas tahun pun dia ada lagi simptom long COVID tu. Susah nafas, sesak nafas sikit. Macam tu. Sebab paru-paru dah rosak. Nak sembuhkan balik ambil masa yang sangat-sangat lama. So untuk menjawab soalan tadi, ya, orang yang pernah kena jangkitan COVID-19 boleh kena sekali lagi. So benda ni kena berjaga-jagalah. Okey, sampai ni soalan. Okey, Suzy. Kalau ada simptom demam lepas vaksin kita ambil Panadol dan antihistamin saja. Betulkah kalau saya silap? Betul. Panadol memang kena even kalau kawan-kawan doktor saya, kami doktor-doktor ni even tak demam ke, even tak sakit lepas cocok pun ambil saja. Kami ambil saja sebab nak elak kena sakit demam tu kan. Ambil saja 4 hingga 6 jam setiap 4 hingga 6 jam. Antihistamin pun ambil sahaja. Kalau tak nak mengantuk, ambil yang kita panggil loratadine, cetirizine. Tentu tak mengantuk antihistamin tu. Ya, memang ambil. Disyorkan ambil. Okey, so untuk satu lagi apa antara sebab-sebab untuk orang yang berumur lah, yang kalau macam dia kena COVID, dia teruk lah. Selalunya disebabkan oleh masalah. Okey, bila seseorang tu meningkat umur, kita boleh baca lah dia mengalami badan memang tak boleh function seperti normal. Kalau dia waktu sepanjang dia meningkat umur tu dia tak aktif hidup dia sedentary, lepak je panjang, okey.
bermaksud dia sampai satu peringkat umur dia akan mengalami masalah low stomach acid lah, satu perkara biasa. Okey, tak apa. Dekat sini kita tengoklah, macam saya list down dekat sini antara mana dia pula. Okey. Antara yang common masalah yang berlaku untuk orang yang tua ni adalah kekurangan untuk vitamin B12, sebab dia tak boleh nak menyerap lah untuk vitamin B12 sebab dia ada masalah hypochloremia. Pengeluaran asid perut dia tu kurang. Dia akan mengalami vitamin B12 deficiency, dia mengalami masalah masalah otak dia senang lupa barang, dia jadi masalah anemia, dia jadi masalah Alzheimer, otak dia jadi slow, dia confused. Yang mana ni bila kita baca dekat sini, kebanyakan untuk orang ada masalah perhadapan mengalami benda yang sama. Macam kita tengok untuk dia punya bacaan untuk hemoglobin selalu rendah, blood count untuk red blood cell dia selalu tinggi, dia anemic, selalu rasa confused, otak selalu fikir benda-benda, otak selalu kosong. Kadang-kadang ada masa tu dia fikir, dia melangung kosong je, lepas tu baru sedar balik. So benda-benda ni selalu berlaku untuk orang yang ada masalah penghadaman. So repair balik makan lah. Pesan saya repair balik makan lah. Follow MBB tu betul-betul lah. Dia punya antara asas dia tetap adalah ambil H5 Plus jugalah, sebab kita nak betulkan kita punya gut bakteria balik. Kita repopulate balik kita punya gut bakteria sebaik mungkin. Dan praktis MBB sekali lah. Ini selalu saya dah pesan dekat orang. Kena ambil. Okey, Abdul Karim, doktor, kalau ambil ubat Farid, adakah digalakkan untuk ambil vaksin? Kalau ambil ubat Farid, adakah digalakkan ambil vaksin? Saya ada terbaca satu bukan kajian, satu pendapat. Artikel kot? Artikel kot? Artikel baca-baca mana-mana kot? Artikel. Saya ada baca artikel yang kan orang yang kena warfarin ni maksudnya darah dia tengah cair. And then vaksin ni dia mengganggu pembekuan dan pencairan darah. Dia tak terkawal, sekejap cair, sekejap beku. So ada artikel mengatakan vaksin ni boleh menyebabkan darah lagi cair. So itu pasal sebelum nak cocok vaksin kena jumpa doktor dulu untuk tengok darah tu, tahap kecairan darah tu macam mana dulu. Sebab siapa yang on warfarin memang nak kena kalau nak cocok vaksin kena dengan dalam pemantauan doktor yang memang kena rapat dengan doktor lah, sebab vaksin ni boleh ganggu macam saya kata pembekuan dan pencairan darah tu. Memang kena dapatkan nasihat doktor dulu, cek darah tu dulu, tak pencairan macam mana, dan doktor yang mencocok vaksin tu kena tahu pesakit ni under warfarin. Memang kena tahu, tengok doktor tu kena tengok macam mana tak risap darah tu macam mana dulu, dan kena sentiasa rapat, pemantau rapat doktor. Tak boleh tak beritahu doktor. Ada orang tu tak, bila sakit dia ada makan ubat ni, masa cocok tak beritahu. Itu masalah dia. Bila doktor tak tahu, doktor tak boleh nak nasihatkan boleh ambil ke, kena tunggu dulu ke, macam mana. So kalau on warfarin kena beritahu doktor. InsyaAllah doktor akan cek darah semula, dia nak tengok tahap cair darah tu macam mana, dan dia tengok. And then bila cocok tu dia akan sentiasa follow up. So tapi ada artikel mengatakan siapa yang on warfarin dia suruh jangan ambil dulu. Dia suruh jangan ambil dulu vaksin. Itu saya pernah baca artikel mana, saya lupa kat mana. Untuk orang ada masalah darah kita baca macam ni. Untuk orang yang mengalami masalah darah pekat ni, orang kata kan, sebab mak saya pun ada mengalami masalah yang sama juga. Antara yang benda yang saya repair makan. Sebab bila kita baca, sebab apa orang tiba-tiba develop untuk masalah darah pekat, tak tentu pasal. Tiba-tiba saja dia masalah ni kena darah pekat ni, kena ambil warfarin ni. Lepas tu kita kena baca dia
antara masalah sebab masalah insulin resistant, dia ada block certain enzim kalau tak salah saya yang menyebabkan darah tu start nak memekat. Dia tak boleh nak dalam keadaan homeostasis tu, dia tak boleh dalam keadaan balance. So apa yang saya buat, saya ubah cara makan mak saya dan alhamdulillah sekarang ni tak perlu dah ambil untuk warfarin. Tak perlu dah. Ubah makan. Yang penting adalah ubah makan, repair kita punya gut bakteria balik. Itu sahaja. Kalau macam kita tengok cara rawatan konvensional, dia adalah more to treat symptom, which is memang bagus pun. Satu miracle. Bagi saya ada satu miracle. Tapi dia bukan adalah untuk penyelesaian jangka masa panjang. Dan kalau kita terus mengambil macam ubat darah tinggi, statin ke, ubat cair darah ke, yang berkenaan masalah jantung ke, stroke ke, dia secara tak langsung dia akan efek kita punya immune system. Dia tak akan terlepas. Bab ni dia tak akan terlepas. Sebab tu orang yang ada mengambil untuk ubat-ubatan macam ni, dia akan more prone untuk demam, nak batuk, nak sesama 24 jam, tak terpasai apa semua. Compare dengan orang yang tak ambil ubat ni dan jaga makan. Dia, sebab tu saya kata, kalau perlu untuk ambil ubat konvensional ni, memang ambil. Saya tak larang. Tapi dalam masa yang sama, kita selesaikan punca dia juga. Kalau kita tak selesaikan punca dia, benda ni dia akan berulang dan berulang. Kalau dia berulang tak dekat tempat yang sama, tak apa juga. Masalah dia akan berulang tapi lagi teruk. Okey, apa orang, okey, ni satu lagi soalan ni, berat ni. Okey, orang yang ada masalah penghadaman ni sesuai ke untuk vaksin? Okey, sebelum tu saya jawab dulu Dia bergantung kepada badan tu rasa macam mana lah. Tu saja. Ultimate dia, saya kata, yang ni adalah tuan judge sendiri atas tubuh badan rasa macam mana. Kalau rasa dalam 95% ke 100% boleh. Tapi kalau macam 50% ataupun bawah pada 50%, rasa badan tu macam tak larat bawah 50%, saya kata jangan. Ini saya punya pendapat doktor pula. Okey. Kalau yang saya faham, mereka-mereka yang bersama MBB ni, dia ada masalah penghadaman yang bukan sekadar masalah penghadaman sahaja. Masalah penghadaman yang mengakibatkan simptom-simptom lain seperti anxiety, jantung berdebar, mimpi yang kata orang mimpi yang tak elok semua kan. So bukan sekadar masalah penghadaman biasa. So benda ni mengganggu kata orang mental juga. Benda ni mengganggu mental health kita juga. So macam saya kata, kita tengok kita punya badan macam mana. Kalau kita rasa kalau kita ambil vaksin tu, dengan side effect vaksin tu menyebabkan kita rasa akan jadi lagi teruk kehidupan kita, better hold dulu. Vaksin ni bukan diwajibkan, tapi digalakkan sahaja. Tapi ingat dalam Islam pun diharuskan, bukan diwajibkan, diharuskan. Tapi kalau kita sudah sedia ada penyakit dalam badan kita dan kita risau dengan vaksin ni menyebabkan kita punya penyakit lagi teruk, saya rasa pendapat saya, kita hold dulu. Kalau jumpa doktor lain, mungkin dia kata tak ada masalah, ambil saja kan. Tapi ini pendapat peribadi saya, kita tahu badan kita macam mana. Kalau kita rasa kalau kita ambil ubat vaksin ni akan menyebabkan sakit sedia ada kita lagi teruk, kita hold dulu. Itu pendapat peribadi saya lah. Okey, untuk soalan Tuan Syarul Iqbal, waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tahu lebih dalam kaitan sistem penghadaman dengan resdung ini? Hidung saya jadi sempit dan telinga macam ada air. Apa yang harus saya buat selain operation dalam hidung bagi besar, kata doktor. Kalau ada tips MBB pun lagi baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Okey, saya bagi jawapan dia. Semudah macam ni Aku ubat LG. Apa-apa sebab selalu resdung. Allah, people pula tak apa.
selalu restoran ni kita tengok lah sama ada dia teruk ke, ada dia start jadi bacteria infection ke apa semua ke. Kita kena tengok tu juga. Tapi kalau tapi kalau macam setakat telinga ada air tu, kita kata tube eustachian tu tersumbat lah. Dia tak boleh nak keluarkan bendali cecair dekat bahagian tengah telinga kita tu. So rupa dia macam mana Ustaz dah. Saya tunjuk dekat apa tritis pula dah. Okey. Apa yang tuan alami yang ni lah sedang kata. Yang ni. Dia dia. Okey. Bahagian middle ear tu dipenuhi cecair akibat dia punya tube eustachian ni tertutup. Dia tak boleh nak release pressure. Dia selalunya nak jadi benda ni dia kena ada acid reflux. Ada acid reflux saja confirm jadi, tak boleh lari. Dia selalunya dia bagi hint dulu sebelum nak jadi macam ada berdalil lah dan telinga ni. Dia jadi telinga berdesing, rasa kedap. Lepas tu dia nak follow dengan pening sekali. Dia rasa macam bergoyang naik atas boat. Sebab dia tak boleh nak balancekan tekanan udara belah sini, tekanan belah sini. Dua ni berbeza. Sebab dia cantum dengan kita punya mata, cantum begini kita punya otak. So kita akan rasa sensation tu macam dalam boat. Kalau teruk lagi, kalau teruk sikit dia rasa macam nak terbang, macam terapung. Kalau teruk lagi dia terus memusing dunia tu. Okey, tak apa ni saya telefon balik lah. Masuk telefon sini. Okey. So, yang ni antara cara dia lah, operation yang boleh dia macam masuk satu benda wire tube kat sini, dia drain balik cecair ni. Okey, hilang rasa telinga tu. Tapi satu lagi cara, kalau MBB punya style yang memang confirm menjadi, jangan bagi jadi acid reflux. Dan benda ni akan soft sendiri. Jangan bagi jadi acid reflux sahaja, iaitu jaga makan. MBB betul-betul lah. MBB betul-betul ni bermaksud jangan lupa hantar gambar makan dekat dietitian yang bertugas. Hantar gambar makan dekat dia. Yang ni wajib dan kena buat. Satu lagi, ikut betul-betul lah. InsyaAllah, hilanglah masalah yang ni. Yang ni bukan masalah besar pun. Yang ni masalah biasa. Kita asalkan MBB, jangan bagi acid reflux, benda ni akan selesai. Kalau untuk hidung tu pula, untuk hidung ni, saya kata tak perlu untuk buat operation bagi hidung tu jadi besar ke apa. Semua tak perlu. Tapi tengok severity dululah macam mana. Itulah hidung tu ada elok lagi ke dah reput ke macam mana ke. Kena check betul-betul lah. Tak apa, hantar saja report kat saya. Senang saya nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Kalau tidak saya jadi buat kerja untuk bomo lah. Okey, baik. Harap menjawab Tuan Syarul Iqbal. Okey, Ustaz. Tak jawab. Okey, Ustaz? Sebelum saya tinggal, Ustaz, kita tengok ada soalan lagi tak yang boleh dijawab. Sebentar saya nak menjawab telefon ni. Okey, tak ada. Tak apalah. Saya kena jawab, Ustaz lah. Banyak kali call lah ni. What? Ya. Tak, Ustaz, saya tak tahu. Saya tak ada kat office. Alamat rumah, pakai alamat rumah. Saya punya staff atok lah. Staff ada. Okey, baik. Baik, sama-sama. Laju. Okey, baik. Minta maaf semua. Okey, kalau okey, baik. Untuk hari ini sebenarnya, untuk yang kita punya live kali ini, tujuan untuk nak clearkanlah COVID ni sendiri apa dia. Sebab apa government terpaksa buat untuk cerita benda takut-takut kepada rakyat supaya rakyat ambil tindakan cepat untuk menyelamatkan untuk golongan yang
berumur ni dari terus apa buat macam-macam ni. Okey, daripada terus apa teruklah kena untuk masalah COVID ni apa semua. Itu sahaja. Lepas tu untuk apa salah satu lagi untuk meningkatkan kita punya immune system kita adalah dengan praktis MBB. Lepas tu ambil lah 5 plus dengan produk lain apa semua ni. Dia bukan apa. Dia macam mana pun badan yang lemah immune system ni selalunya mengalami masalah yang tengah insulin, chronic oxidation stress. Dua benda ni sahaja. Kalau tidak immune system dia tak compromise. So practice lah untuk MBB sebaik mungkin. Okey, lepas tu apa lagi? Soalan pun tak ada lah. Satu lagi untuk virus COVID ni, dia bukan boleh semudah untuk kita minum air kelapa, ambil vitamin C, apa semua tu tak semudah tu lah. Dia kena praktis makan tu bagi betul. MBB lah. MBB ceritanya. Okey, doktor ada sikit nak tambah ke ujung-ujung? Saya punya nasihat lah sebab kadar COVID ni dah dia punya terlampau tinggi dan banyak varian-varian strain baru ni, so kita kena betul-betul jaga diri kita lah. SOP kena jaga betul-betul kan. Kalau tak perlu keluar, tak payah keluar kan. Kalau nak keluar pun memang kena jagalah semua SOP tu sebab tak boleh buat main-main. Dulu masa kes COVID tahun lepas, masa COVID baru puluh-puluh ratus, kita semua takut, beria. Nak keluar pun takut, nak balik kena mandi cepat kan. Tapi sekarang ni bila dah kes ribu-ribu, saya tengok macam semua macam endah tak endah. Saya tak kisah saja kan. So kita ubah balik mindset kita memang kena jaga sebab kita tak nak kalau sebab apa? Dia akan mengganggu ekonomi kita juga. Mengganggu ekonomi kita. Jangan fikir pasal kerajaan, ekonomi kita sebenarnya. So kalau kita tak jaga betul-betul, takut bila total lockdown terlampau lama, kita akan jadi masalah kita. So kita tak nak terjadi, kita jaga betul-betul kita, keluarga kita jaga diri kita usaha untuk kuatkan imun sistem badan kita dengan betulkan pemakanan kita dan ambil suplemen yang boleh membantu imun badan kita. Itu nasihat saya. Okey, untuk Kak Anissa, ada juga yang mengatakan tak ada kontak rapat pun boleh kena juga. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk Indo dalam virus ni, pandangan doktor macam mana? Kalau saya jawab dulu. Untuk ni, mask dengan spek. Dua benda ni yang paling utama sekali. Mask dengan spek. Dia sebab dia airborne pun dia boleh juga masuk kat kita punya mata pun boleh juga. Kita hidu pun boleh juga. Kita yang tu dua benda tu je lah selalunya. So, kalau kita pakai mask untuk protect orang lain, tapi kalau kita nak protect diri sendiri, kena ada spek sekali lah. Terutama kalau duduk dekat kawasan, kalau kita pergi tempat orang ramai, macam pergi market ke apa semua, pakailah sekali. Itu je lah. So, pandangan doktor? Okey, yang menyatakan tak ada kontak rapat. Ya, kontak rapat bukannya tak ada kontak rapat. Sebab apa? Macam kita tahu, virus ni dia kadang orang ni tak ada simptom pun. Kita tak tahu orang tu, kalau kita jalan-jalan kat mana, tempat kerja ke, kita jalan pergi kat beli barang, kita tak tahu orang tu ada COVID. Sebab dia pun tak tahu dia ada COVID kadang-kadang. So bila dia bernafas, dia terbatuk ke, terbersin ke, benda tu boleh berada di ruang udara, bendalai tu boleh berada di ruang udara dan virus tu boleh hidup di ruang udara sehingga 6 hingga 8 jam. So kita tak sedar kan, kita mungkin benda tu bukan kat udara. Bendalai tu dah jatuh dekat mana-mana dan kita tersentuh tempat tu. Bila kita sentuh tempat tu, tangan kita ada bendalai tu yang kita tak nampak. Dan secara tak sengaja kita kesat mata, kita kesat hidung. Itu menyebabkan virus tu masuk dalam badan kita pula. So, kalau tak ada kontak rapat pun boleh kena COVID. Inilah yang kita risaukan. Lagi-lagi dengan varian strain yang baru ni. Dia mutate macam apa Sarah cakap dalam group MBB Academy, dia cakap dia mutate dia lagi laju pada iPhone. Okey, saya tanya kenapa mata jadi kabur, biasa jadi pagi yang petang, tengah hari malam okey saja sebab bloated. Itu saja. So cara tak mau bagi mata kabur tu, duduk minum air kosong ke, minum air ais ke, makan sup ke apa semua pun boleh. Lepas tu urut belakang bagi sendawa, lepas tu cerahlah biji mata balik. Dia selalu nak blur belah sini.
belah kiri. Selalunya nak belah kiri. Okey, baik. Itu dah menjawab tuan-tuan Asrul. Okey, ini okey. Assalamualaikum tuan, kenapa saya susah nak tidur malam sejak kebelakangan ni? Biasalah, saya dah tahu dah. Ini perkara biasa sebab tu semalam tu ada topik okey ke selepas raya ni? Saya sebab kita makan rendang, makan ketupat. Bloated memang jadi susah nak tidur. So cara dia adalah balik kepada MBB balik. Kuih raya tu tinggal-tinggal lah, tak pun bagilah jiran sebelah ke apa semua sekali bagi dia rasa lah juga. Rendang-rendang kau ada lagi simpan peti ais tu kan apa semua kan. Bagilah kat jiran-jiran sikit. Tak perlu pun kita makan banyak-banyak sangat. Sama ketupat-ketupat lemang kau ada lagi baki-baki tu bagilah kat orang. Kita praktis balik MBB. Nak makan ketupat apa semua boleh, tapi jangan makan lampau-lampau sangat. Tu saja. Sebab ketupat dan rendang ni selalunya raya pertama tu, kalau orang tu ambil waktu pagi, tengah hari tu mesti dah tidur dah. Sebab high gula. Itulah ceritanya. So untuk tuan Cik N Hafiz ni, minta update balik dengan Dietec, makan tu macam mana. Hari-hari update balik, lepas tu kita check balik makan dan kita ubah balik makan. Semudah itu sahaja. Okey, baik. Saya rasa sampai sini saja kot kita punya hari ni. So, apa take away kita untuk kali ni adalah COVID-19 ni semua ambil precaution measure lah, berjaga-jagalah. Kalau macam apa nak perlu keluar ke apa semua, pastikan pakai mask, pastikan pakai benda-benda yang penting lah, benda-benda yang penting. Untuk mengelakkan daripada kita menjadi carrier. Mungkin kita sihat, kita kena COVID ke, kita tak ada simptom langsung. Dan sesemua sikit sahaja. Lepas tu okey. Tapi secara automatik kita akan jadi carrier kepada virus tersebut. So untuk kita protect, untuk terutama yang tak praktis MBB lagi, yang mana tak terdedah dengan MBB lagi, masih makan tepung apa semua, untuk kita untuk tak mau bagi mereka ni terjejas kehidupan apa semua, minta untuk ikutlah segala yang SOP yang telah dikeluarkan tu. Sebab lepas tu kita kata war-warkanlah MBB ni kepada orang ramai supaya makan tu bagi betul balik. Tingkatkan imun sistem kita. InsyaAllah kalau semua sihat apa semua, saya kata untuk vaksin ni tak diperlukan pun. Tapi sebab orang kita banyak tak sihat, memang vaksin tu diperlukanlah. Itu sahaja. Saya base bagus tak untuk ambil tiap-tiap hari? Boleh, tak ada masalah. Tapi bergantung juga kepada bakteria usus tu macam mana. Dia ada tak strain-strain yang boleh untuk nak menghadam sayur kobis ni. Dia perlu juga. So, try makan dulu. Lepas tu kalau kita makan sayur kobis tu, lepas tu kita buang air besar, keluar cebit-cebit sayur kobis, bermaksud kita tak ada kemampuan lagi untuk nak menghadam sayur kobis tersebut. Sebab untuk sayur-sayur, untuk jenis fiber ni, dia perlukan bakteria, dia punya strain untuk nak proses benda ni sendiri. Sebab dia proses penghadaman untuk sayur, fiber apa semua dekat usus kecil. So kalau berlaku masalah ni apa semua, kita berhenti 1-2-3 hari, lepas tu kita continue balik. Sebab kalau kita sambung, dia tetap bloated. Untuk Cik Sherry. Okey, untuk Cik Sherry ni dari hari tu gini. Kepala masa sakit dan migraine, anxiety makin teruk jadinya. Saya tak tahu nak buat apa dah. Untuk masalah ni, ni saya kata untuk kena check untuk tulang belakang dulu. Cik Sherry kena check untuk tulang belakang. Sebab kita nak kena cari dia punya source punca utama dia stres berpanjangan tu. Kita kena cari punca utama dia tu. Okey, baik. Saya rasa kita habis dekat sini saja. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa untuk hari Isnin ni kot. Untuk ahli MBB Academy, kita jumpa hari Isnin lah. Isnin sampai Khamis. Seperti biasalah, pukul 11. Itu. Okay. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.